ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang barakah ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita menunaikan fardu subuh berjemaah serta dapat sama-sama kita duduk dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan bagi diri kita ketenangan, berikan kita rahmatnya, didampingkan bersama kita para malaikat dan disebutkan nama kita di kalangan orang-orang soleh dan makhluk-makhluk yang dicintainya. Semoga dengan itu kita diberikan keberkatan, ilmu dan juga mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berterusan sehinggalah kita mengembuskan nafas yang terakhir. Seluruhnya salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan yang kita Nabi SAW sehinggalah hari kiamat, dan juga yang kasih saya mulakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, haji-haji, hajah-hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan. InsyaAllah kita akan sambung kembali dalam siri tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-72 dan 73 insyaAllah. Jadi minta maaf tuan-tuan, suara pagi ini agak tak apa ada, tapi walau bagaimanapun kita baca jugalah untuk mendapatkan barakah daripada ayat Quran insya-Allah. Ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qataltum nafsan فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah telah melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Maka kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah si mati dari sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Sadaqallahu azim. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulakan lagi dengan tazkir, iaitu wa'id, dan ingatlah dan kenangkanlah ketika mana berlaku sebuah peristiwa yang telah pun disebutkan sebelum ini dan juga telah disambung oleh Ustaz Jamil dan juga Ustaz Imran. Sebelum tu Ustaz Jamil bikin salam pada semua. Assalamualaikum. Jadi saya sambung, bila mana disebutkan mereka telah, di kalangan mereka itu telah membunuh seorang, disebutkan wa idh qataltum nafsan fadara'tum. Pada ketika ini terdapat pendapat ulama yang menyebutkan bahawa yang pertama Imam Bukhari menyebutkan fadara'tum fiha, yang ini membawa maksud kamu saling berselisih, berselisih di antara kamu
Dan disebutkan juga oleh Ad-Dhahhak, iaitu salah seorang juga ulama mufassirin, bahawa mereka ni saling bertengkar. Kerana apa? Kerana adanya pembunuhan di kalangan mereka tu, dan tuduh menuduh siapa yang bunuh orang ni, bunuh orang ni, orang ni bunuh. Maknanya ada penuduhan di situ. Maknanya berlaku sebuah pertengkaran yang besar dan menyebabkan mereka saling tuduh menuduh. Yang menuduh tu, yang maksudnya apa? Menuduh orang ni bunuh, orang ni bunuh dan sebagainya. Dan kemudian Allah SWT menyambung, wallahu mukhrij, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana melahirkan, yang telah mengeluarkan. Dari mukhrij itu adalah perkataan kharaja. Kharaja itu keluar. Maknanya Allah sudah mengeluarkan ataupun Allah sudah menunjukkan. Dengan kata lain, Allah telah membuktikan ma kuntum taktumun, apa yang kamu telah maksudnya sembunyikan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah yang telah pun kita bacakan sebelum ini, bagaimana berlaku di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka ni dalam satu ketika ada seorang yang kaya berusaha, kemudian berlaku pembunuhan, anak buah dia bunuh, dan kemudian selepas pada itu dia telah meletakkan maknanya tuduhan kepada yang lain. Jadi kita pun tahu bahawa dalam kalangan Bani Israel itu ada 12 pecahan. Maknanya ada 12 keturunan. Daripada mana? Daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. 12 keturunan ni. Jadi selalu berlaku perselisihan antaranya macam ni lah. Jadi diletakkan di antara mereka juga. Kemudian berlaku pertuduhan, kata orang ni bunuh ni. Sebab apa? Lelaki tu kaya. Padahal anak buah tu nak dapatkan harta kepada pakcik dia tu, yang kaya tu. Jadi bila mana berlaku perselisihan ini, maka Allah SWT kata apa? Wallahu mukhrij, wallahu mukhrij. Allah SWT inilah yang akan membuktikan sesuatu yang kamu sembunyikan. Jadi ayat ini kita ambil la bi khususis sabab, tidak kepada sebab turunnya ayat ini, kita ambil sebagai ibrah untuk diri kita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh manusia yang dia sembunyikan, satu ketika akan juga dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta perkara itu baik maupun buruk. Tuan-tuan pernah dengar kisah orang-orang baik yang melakukan kebaikan. Dulu saya tak silap, setahun atau 2 tahun lepas, ada seorang lelaki yang tinggal di kota Kuala Lumpur, yang dia ni masa dia hidup, dia duduk di flat dia, tuan-tuan. Tapi akhirnya bila dia meninggal, rupanya dia telah wakafkan berapa juta, saya tak ingat sampai boleh buat bangunan. Maknanya nak sebutkan kata benda yang baik disembunyikan, akhirnya Allah akan memberitahu supaya apa? Supaya orang mendapat manfaat daripadanya. Maka kebaikan itu menjadikan orang itu mulia. Tetapi keburukan yang disembunyikan akan juga dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga makna perkara yang dilakukan di atas dunia, dosa yang berpanjangan. Seseorang itu melakukan dosa demi dosa demi dosa, dan dia melakukan secara berterusan, sehingga disebutkan bahawa dia ni orang-orang fasik. Tentu pernah dengar fasik ataupun mukmin asi. Seorang yang beriman tetapi dia telah menyimpan rahsia kejahatan dia di dalam diri dia. Maknanya dirahsiakan daripada orang lain, tak buat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Satu ketika juga akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama sebut, seseorang yang melakukan maksiat, mula-mula hati dia kotor. Bila hati dia kotor, sebab apa? Bila hati dia kotor, nanti hati dia tak boleh terima ilmu. Bila tak boleh terima ilmu, tidak mendapat hidayah dari Allah SWT. Pernah dengar kan Imam Syafi'i buat satu sajak, tuan-tuan, kan? Dia kata apa? Dia kata al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dia kata apa? Ilmu ni dia macam cahaya Allah. Cahaya yang kita nampak, menyebabkan kita nampak jalan. Jalan apa? Jalan baik, jalan hidayah Allah SWT. Tapi bila seketika seorang itu melakukan maksiat ataupun melakukan kejahatan dan menyembunyikannya daripada pandangan atau pengetahuan manusia, tetap Allah SWT tahu.
Dan bila dia sembunyikan, maka berlakulah hati dia kotor. Bila hati dia kotor, dia tak boleh terima ilmu. Ilmu itu dalam bentuk hidayah dari Allah. Maka Imam Syafi'i kata, wa nurullah, dan ilmu itu cahaya Allah, hidayah Allah itu la yu'ta lil 'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi melakukan maksiat, melakukan kejahatan, keburukan yang disorokkan akan menggelapkan hati dan jiwa, dan akhirnya sekali menjadikan orang itu sehingga tak ada nur pada diri dia. Tak ada nur pada diri maksudnya apa? Tengok dia pun orang tak nampak ada cahaya pada wajah. Maksudnya orang yang beriman sungguh-sungguh, yang tak ada dosa, ada cahaya pada wajah dia. Kita tengok rasa tenang je. Tapi kalau orang tu buat maksiat sebagainya, Allah akan berikan macam ni, Allah akan putuskan, iaitu cahaya dari Allah SWT menyebabkan orang rasa tak suka tengok dia, dan menyebabkan dia sukar nak beramal dengan ilmunya, menyebabkan dia menjadi orang yang tak ada, maknanya diri dia tak menjadi orang beriman sebenar, kerana tak menunjukkan akhlak yang baik. Allah telah memutuskan, maknanya disebutkan sebagai rahmat Allah daripada dia. Bila rahmat Allah tak ada pada dia, maka tak ada lagi rahmat daripada makhluk atau insan yang lain. Beginilah maksud tuan-tuan dirahmati Allah. Maka untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ini, tentang kisah ni kita dah tahu dah tuan-tuan, dah ulang 2-3 kali. Maka kita ambil ibrah daripada diri kita. Kita buka surah Al-Anbiya, muka surat 834. Surah Al-Anbiya, muka surat 834 ayat 110. Surah Al-Anbiya ayat 110, muka surat 834. Dapat tuan-tuan Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, surah Al-Anbiya merupakan surah ke-21 dalam Quran. Baik, pada ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir-akhir surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Tuan-tuan, balik pada ayat tadi, Allah kata apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Taktumun, perkataan yang sama Allah guna dalam surah Al-Anbiya. Taktumun maksudnya yang kamu telah sembunyikan atau yang kamu telah merahsiakan. Jadi keburukan yang dirahsiakan ataupun kejahatan yang dilakukan dan dirahsiakan. Allah SWT juga sebut dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya innahu ya'lamul jahra, Allah iaitu ya'lamu, mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, al-jahra minal qaul, perkataan. Al-jahra itu perkataan, minal qaul, daripada kata-kata kamu. Jadi sejak kata-kata kita Allah tahu. Ni Allah beritahu secara jelas apa kita cakap, Allah tahu. Sama ada depan orang atau belakang orang. Maksudnya apa? Sama ada kita menyebutnya depan-depan ataupun kita menyebut belakang-belakang orang sebut, Allah tahu. Dan kemudian Allah kata apa? Wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Nampak? Perkataan yang sama, taktumun, dan ditambah di sini maksudnya apa? Di dalam hati kamu. Tadi kisah Bani Israel ni, dia melakukan pembunuhan. Sebenarnya dalam hati dia tamak kepada harta. Dia nakkan harta tersebut, dia bunuh pakcik dia, disebut gitulah, dan dirahsiakan dan menuduh orang lain supaya maksudnya harta tu kembali kepada diri dia. Tapi akhirnya dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, Allah tahu apa yang kamu sebutkan, apa yang kita sebutkan. Setiap patah perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Quran, illa ladayya raqibun atid, tidak akan ditinggalkan melainkan akan dicatat oleh para malaikat. Setiap apa kita sebut, tuan-tuan. Sebab tu lebih banyak kita sebut, lebih banyaklah hisab di akhirat nanti. Pasal apa? Pasal bila pada Nabi SAW sebut seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia kata, Nabi SAW sebut, falyakul khairan aw liyasmut, dia baiklah sebut benda yang baik saja, aw liyasmut, ataupun dia hanya diam diri saja. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW, Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir,
Siapa orang yang betul-betul percaya pada hari kiamat dan percaya sungguh pada Allah SWT, falyakul khairan, dia akan sentiasa sebut benda yang baik saja pada diri dia, pada orang lain. Maknanya saya sebut benda baik. Dan pada belakang orang pun begitu, dia sebut benda yang baik saja. Au liyasmud, kalau tak boleh sebut benda baik, kata Nabi, kamu diam saja. Diam kamu itu berpahala. Diam orang beriman berpahala di sisi Allah SWT. Kalau dia tak boleh sebut benda baik, lebih baik daripada dia menyebutkan benda yang tidak baik. Nampak? Jadi sebab itulah kenapa kena setiap kata-kata akan dihisap oleh Allah. Dan bukan itu saja, manusia mempunyai dua, maknanya ruang untuk keluar perkataan. Pertama dari mulut dia, dari lisan. Yang kedua dari qalb, dari hati dia, kata hati dia. Kadang-kadang dia diam, tapi dalam hati dia dalam hati berkata-kata. Jadi kata-kata dalam hati ni juga bagi orang beriman kena jaga. Apa kata-kata dalam hati? Kadang-kadang kita tengok orang ni, kita tengok dia, dalam hati tu berkata, dia ni begitulah. Contoh maksudnya kita tengok seseorang tu akan tersebut dalam hati kita. Jadi sebutan kata apa kita sebut dalam hati tu. Jadi sebab itulah maknanya setiap yang tersebut dalam hati itu juga diketahui oleh Allah SWT dan akan dihisap oleh Allah SWT. Masya Allah tuan-tuan, tak terlepas kita daripada Allah. Walau kita senyap sekalipun, dalam hati menyebut sesuatu, itu pun akan diketahui oleh Allah SWT. Makanya oleh sebab demikian, apa yang disembunyikan, pastikan perkara tersebut, maknanya kalau baik, maknanya perkara kebaikan disembunyikan, itu amalan orang saleh, menyembunyikan kebaikan. Sehingga Nabi sebut orang yang menyembunyikan kebaikan, mereka ni akan diberikan apa? Diberikan naungan arsy Allah pada hari akhirat, yaumul mahsyar nanti. Nabi sebut apa? Orang yang sedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri dia tak tahu, yang itu akan dapat naungan arsy Allah Subhanahu taala. Manakala orang yang memberikan kemudian dia mengungkit pemberian dia dan menyakiti hati orang yang diberi, Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Kita sedekah tuan-tuan, kalau kita mengungkit kembali, mengungkit tak semesti depan orang, mengungkit kembali rasa, aku dah bagi ada ni, maksud apa? Mengharapkan orang tu respect pada kita, mengharapkan orang tu rasa cinta, maksudnya hormat pada kita kerana kita tolong dia. Tak boleh tuan-tuan. Allah kata apa? La tubtilu, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu ataupun amal soleh kamu bil manni wal azah, dengan kamu mengungkit kembali, dengan kamu mengingat kembali, merasakan perlunya ada balasan kepada benda tersebut daripada manusia, dan kamu menyakiti pula orang yang kamu beri. Macam dia ni macam tak berapa tengok ke, lupa ke, macam tu, dia nak tegur dia pula kan. Jadi biar beri, dan inilah amalan orang saleh, beri, give and forget. Begitu juga forgive and forget. Orang buat kesalahan pada kita, forgive, kita memberikan kemaafan, dan forget, kita lupakan. Mana itulah sifat orang-orang beriman, yang mana mereka ini dalam hati melakukan kebaikan dan merahsiakan kebaikan itu, supaya kebaikan itu hanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tak perlu orang tahu kebaikan kita. Yang kejahatan pula tak boleh tuan-tuan, jangan buat. Kenapa? Kejahatan dirahsiakan, diketahui oleh Allah SWT. Walaupun manusia tidak tahu, makhluk tidak tahu, orang tidak nampak, tetapi tetap Allah Maha mengetahui. Sebab itulah ini dinamakan ihsan. Ihsan yang Nabi nak didik dalam jiwa kita, iaitu maknanya apa? Kita merasakan, maknanya kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Allah sentiasa perhati, Allah sentiasa ketahui apa yang kita buat. Bahkan Allahu Sami'un Basir, Allah Maha mendengar. Allahu Sami', Maha mendengar, Allah SWT Basir, dan Allah Maha melihat. Makanya ihsan itu perlu ada. Maknanya apa? Kita merasakan seolah-olah kita ni sedang melihat Allah SWT, dan Allah juga kita rasakan bahawa Allah sedang perhatikan kita. Jadi itulah di antara maknanya ibrah daripada ayat ini, boleh kita sentiasa menjaga, mendatangkan ketakwaan dalam jiwa kita. Saya teruskan pada ayat yang seterusnya. Kita balik pada surah Al-Baqarah tadi, dalam ayat ke-73. Baik, pada ayat seterusnya Allah SWT kata apa?
Pada ketika itu mereka ada seorang menipu. Jadi bila menipu, maka berlakulah permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Maka mereka tanya pada Nabi Musa, macam mana nak buat ni wahai Musa? Akhirnya Nabi Musa pun mendapat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Mendapat arahan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Dan kamu pukullah sebahagian dari anggota sapi itu. Maknanya pukullah, iaitu mayat itu, dengan sebahagian daripada anggota sapi itu. Dan Allah kata wa kadzalika yuhyillahul maut. Dan selepas pada itu Allah hidupkan orang yang mati itu. Apakah ibrah ayat ni? Daripada ayat ni Ibnu Abi Hatim, seorang juga mufassirin, menyebutkan bahawa bagaimana Allah mensamarkan, iaitu Allah tak beritahu mana tempat yang telah diambil oleh orang Bani Israel untuk pukul mayat tersebut. Maknanya apa? Allah tak cerita peha ke apa, kalau dalam istilah orang buat steak ni apa, sirloin lah, apa benda lah, belah tender lah, tak pastilah, macam-macam. Jadi Allah tak beritahu mana-mana bahagian, tapi Allah kata bi ba'dih. Maksudnya apa? Sebahagian daripada itu kamu ambillah dan pukul. Apa dia? Tak tahu. Kerana Allah mensamarkannya, maka Imam Ibn Hatim kata kita juga memahami ini sedemikian. Tak perlulah tanya belah mana ustaz, kepala ke, tanduk ke, lutut ke. Jadi tak perlu tanya belah mana. Yang Allah samarkan tu ada sebab. Kerana apa? Kerana Imam Ibn Hatim kata apa? Jika sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kalau penentuan kepada bahagian tubuh itu ada manfaat untuk kita dan dunia kita, untuk akhirat kita dan dunia kita, maka pasti Allah akan jelaskannya. Jadi sebab tak ada apa-apa, maka Allah tak perlu jelaskan. Oleh sebab demikian, untuk apa sebenarnya? Untuk Allah SWT beritahu bahawa kita ni manusia mempunyai limit, mempunyai had kepada ilmu kita. Kerana disebutkan oleh para ulama, antara tak silap Syekh Sya'rawi menyebutkan, ini seorang mufassirin daripada Mesir, dah meninggal dah dia. Dia kata apa? Dia kata setiap manusia ni mempunyai anggota. Kadang-kadang ada manusia yang tidak faham bahawa akal dia juga mempunyai had. Pertama, kita tengok mata. Dia kata mata kita ada sahad dia. Kita boleh tengok sampai takat dinding tu je. Belakang pada dinding tu kita tak nampak. Betul tak? Jadi ada had mata penglihatan kita. Dan jarak, jauh tak nampak dah. Dan sesuatu yang bukan fizikal kita tak nampak. Macam angin tak nampak rupa dia, jin tak nampak rupa dia. Kalau Allah bagi nampak, pening kepala kita. Nampak jin, nampak malaikat, tak boleh hidup kita rasanya. Penuh kan? Jadi kita tak boleh tengok. Itu rahmat dari Allah. Jadi mata ada limit. Telinga pun sama. Telinga boleh dengar. Kalau saya tak pakai mic ni, dengar tak? Dengar tak saya sebut? Dengar mungkin sikit-sikit. Jadi sebab apa? Pendengaran kita ada had. Dan kalau kita duduk dalam ni, orang kat luar tak boleh dengar lah. Nak sebut telinga ada had. Jadi oleh sebab demikian, akal juga mempunyai had dia. Akal tak boleh fikir sampai jauh-jauh. Orang fikir macam mana Allah ni, zat dia, rupa dia, Allah duduk atas apa. Pokoknya nak fikir macam-macam. Macam ni juga lembu bahagian mana tu? Bahagian peha ke, bahagian ni ke? Dia macam-macam dia fikir. Jadi akal kita, fikiran kita juga mempunyai had di sisi Allah SWT. Syekh Sya'rawi sebut ada had dia. Maka sampai tahap yang mana kita diberikan ilmu oleh Allah, itulah sahaja penghujung yang kita perlu tahu. Selebihnya kita tak tahu. Maka yang tak tahu nak buat apa? Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semikian juga dengan kisah ni. Pukul tang mana tak tahu, tapi yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebahagian ilmu Allah rahsiakan. Allah sebut dalam Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, dalam surah Al-Isra ayat 85. Surah Al-Isra ayat 85. Tuan-tuan boleh catat. Allah kata وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, tidak aku memberikan kamu ilmu wahai insan, wahai manusia, kita semua, illa qalilah, kecuali hanya sedikit. Oleh sebab demikian, sentiasa kita merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu kita sangat-sangat terhad dan ilmu kita sangat sedikit. Oleh sebab itulah kena sentiasa menuntut ilmu. Nabi kata apa?
talibul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu adalah perjuangan hidup kita. Nabi kata tuntutlah ilmu daripada minal mahdi, daripada dilahirkan kamu, kata buayanlah, ilal lahdi, sampailah kamu menuju ke liang lahat. Menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kalau sentiasa kita menuntut ilmu, maka Allah akan cabut nyawa kita ketika sedang menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana ramai berlaku pada orang-orang soleh, meninggal waktu tuntut ilmu. Dan itulah waktu yang mulia, kerana banyak kelebihan ketika itu. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah, saya sambung dan bab yang akhir ni. Maka dalam peristiwa ni, dalam ni, bila mana Allah kata kamu pukul, kemudian Allah hidupkan, yang mati tu hidup balik. Bila dia hidup balik, makanya Allah kata apa? Wa kadzalika yuhyil mauta. Dan begitulah Allah hidupkan yang dah mati. Wa yuriikum, dan dia telah menunjukkan kamu ayatihi la'allakum ta'qilun. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, supaya kamu menjadi orang yang memahami, ataupun orang yang berakal, ataupun orang yang berfikir. Jadi ketika itu berlaku satu peristiwa yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana kuasa manusia. Hidup orang mati, maka Allah uji mereka, kena cari lembu, pukul, mati, hidup balik. Jadi sekarang kalau buat memang tak laku lah tuan-tuan. Sembelih lembu banyak mana, pukul-pukul pun takkan hidup balik. Mustahil. Kerana ini adalah, dia adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan ini adalah arahan Allah SWT. Maka apakah hujah peristiwa ini? Yang pertama, Allah nak menghujahkan pada kita ada dua. Yang pertama, iaitu mudah bagi Allah untuk menghidupkan seorang yang telah mati. Mudah bagi Allah. Seorang mati, Allah nak hidupkan dia, senang. Jadi kita masuk sikit ayat tentang tu. Dan yang kedua, bahawa hujah pada ayat ini adalah untuk memberikan bukti kepada mereka yang bermusuh, iaitu kalangan Bani Israel, tentang apa yang terjadi kepada mereka. Maknanya Allah akan membuktikan kejahatan seseorang itu. Ada dua. Pertama, Allah bukti bahawa Allah boleh hidupkan dengan mudah. Yang kedua, Allah boleh membuktikan sesuatu yang pelik sekalipun, untuk makna kata menunjukkan ataupun membuktikan seorang itu melakukan kesilapan dan kesalahan. Sampai orang kita buat apa tu? Buat satu pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Maksud macam tu. Satu yang dibuat pasti Allah akan bongkarkan. Dan kalau tak di dunia, pasti di akhirat nanti. Kalau tak pun waktu hidup, pasti waktu mati nanti akan dibongkarkan. Kalau tak pun waktu dah mati, waktu dah lama mati nanti akan dibongkarkan juga. Kalau tak pun waktu di dunia, pasti di akhirat Allah akan tayang di mahsyar. Macam mana amal, dan semua akan tahu segala penipuan dan segala perkara yang dilakukan, disembunyikan oleh seorang itu. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah, untuk akhir sekali, cerita tentang kematian dan matinya orang yang hidup balik ada 5 dalam surah Al-Baqarah. Ada 5 tempat. Tuan-tuan catat saja, saya tak nak apa orang kata orang panggil potong steam tengah sedap ni saya melangkau pergi tempat lain, tak nak. Kita cuma sebut ayat dan peristiwa saja. Nanti masa lain kita detailkan. Apa dia? Yang pertama, kisah ni. Kenapa penting? Kerana inilah antara bukti mudah Allah nak hidupkan balik kita kat kiamat. Kat akhirat nanti senang je Allah nak hidupkan balik. Yang pertama, pada ayat 56. Ni dah bincang dah. Tak apa. Yang dah bincang ni apa? Mereka nak dengar kisah apa? Mereka nak tengok Allah. Ingat lagi tak? Kisah Bani Israel. Mereka ni, Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Jadi mereka bertutur dengan Allah. Maknanya boleh dengar suara. Tapi dia nak tengok Allah pula. Ni orang kata apa? Tak sedar diri. Akhirnya disambar petik, mati semua. 70 orang. Semua mati. Lepas tu Allah hidupkan seorang demi seorang. Sambil hidup tu, dia tengok sebelah, kawan dia pula hidup. Hidup 70 orang semuanya. Ini zaman Bani Israel. Ini dah mati, hidup balik. Supaya apa? Mereka bersyukur dan bertaubat pada Allah SWT. Yang kedua, ayat 73 yang kita bincang tadi. Laki tua tu mati dah, Allah suruh sembelih lembu, pukul, hidup balik. Ayat 73. Yang ketiga, ayat 243. Apa dia? Kisah ada ribuan manusia yang mereka ni lari daripada kampung halaman mereka kerana takut mati.
maka Allah matikan mereka. Inilah disebutkan oleh maknanya Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Ahmad. Kalau seorang tu tahu tempat itu, qaryah itu ataupun daerah itu ada penyakit yang berjangkit, jangan masuk. Dan kalau dalam qaryah kita ataupun tempat kita ada penyakit yang berjangkit, ada wabak, contohnya ta'un ke apa ke, jangan keluar dari tempat tu. Kenapa? Kerana ni adalah arahan dari Nabi SAW. Mereka ni zaman ni berlaku sebuah peristiwa, mereka keluar dari kampung kerana takut mati, kerana dalam tu ada penyakit ta'un berlaku. Maka keluar kampung ramai-ramai, akhirnya Allah SWT matikan semua, kemudian Allah hidupkan balik. Untuk membuktikan pada mereka ni supaya mereka bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ni kisah ni. Yang keempat, 259 surah Baqarah. Dalam surah Baqarah ayat 259, ada seorang yang bernama Uzair. Ada orang sebut dia Nabi, ada tidak. Tapi Uzair ni kaum Bani Israel juga. Dia satu hari lalu sebuah tempat, sebuah bandar di Baitul Maqdis. Kemudian dia kata, bandar ni hancur dah. Kerana apa? Lepas peperangan berlaku kehancuran. Macam manalah Allah nak hidupkan balik bandar ni? Kemudian Allah matikan dia 100 tahun. 100 tahun mati. Mati, lepas tu hidup balik. Dia hidup balik, tengok bandar tu dah penuh orang, dah elok balik semua. Jadi ditanyakan pada dia, berapa lama kamu ni tertidur? Sebenarnya dia kata apa? Aku hanya tidur daripada pagi sampai petang je, dia kata. Padahal 100 tahun Allah telah mematikan dia dan Allah telah menghidupkan dia kembali. Ini kisah apa? Hidup, mati, hidup balik. Jadi ni kisah Uzair. Akhir sekali ayat 260. Ayat 260 surah Baqarah juga, kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Jadi Allah nak buktikan kekuasaan Allah, Allah suruh Nabi Ibrahim cincang semua burung ni, mati dah. Cincang semua, taburkan dekat bukit-bukit. Kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim berkata, panggil balik burung tu. Burung datang balik, semua terbang, bercantum balik menjadi burung. Ini kehebatan, maknanya Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya daripada cerita-cerita ini, inilah menunjukkan bahawa Allah SWT mengingatkan kita bagaimana Allah akan menghidupkan kembali setiap daripada diri kita yang telah hancur lumat, akan dihidup dan disusun kembali oleh Allah SWT. Akhir sekali, mari kita sama-sama buka dalam surah Qiyamah, muka surat 1599. Ni adalah sekali antara 1599. Dalam surah Qiyamah, tuan-tuan, awal-awal ayat tu Allah beritahu apa? Ayat ketiga. Ayahsabul, dah buka anda 1599. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Patut ke orang manusia yang kafir itu, orang tak beriman tu, nyangkakan bahawa kami tidak dapat mengumpulkan tulang belulang manusia ini dan menghidupkan semula manusia? Maknanya, kenapalah orang ni tak nak percaya akhirat ni? Kamu tak percaya? Patutkah kamu tak percaya akhirat? Sedangkan cukup banyak bukti Allah SWT menghidupkan yang mati. Makanya di antaranya Allah kata apa? Patutkah orang tak percaya bila dah hancurnya lumat manusia ni, sama ada dia mati, ketika dia hidup dia mati, ataupun dunia ni kiamat, susah untuk Allah hidupkan dia balik. Maka Allah kata apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan setakat Allah boleh hidupkan balik. Dengar perkataan ni cukup unik, tuan-tuan. Ni ayat ijaz fi ulumil Quran, ayat mujizat Quran. Allah kata apa? Bukan sebagaimana mereka sangka itu, bahkan kami, maknanya bukan saja Allah boleh hidupkan balik, bahkan Allah boleh mana apa? Bala qadirina ala an nusawwiya. Allah boleh susun kembali banana, bukan saja badan tubuh manusia itu. Ni banana, cap jari manusia. Ni cap jari ni Allah boleh hidup kembali ke akhirat. Allah susun cap jari yang sama. Tuan-tuan, ni Allah nak beritahu, kamu condemn sangat nak susun tulang susah semua. Benda tu mudah je bagi Allah. Ni cap jari ni susah lagi, tuan-tuan. Sebab itulah daripada ayat ni, daripada ayat yang manusia ambil ilmu tu, membuatkan ID setiap manusia itu adalah daripada cap jari. Walau hebat teknologi itu pun kena pakai cap jari. Sebab cap jari manusia tidak sama walaupun kembar.
Walaupun lahir waktu yang sama, time yang sama, tak sama. Maka orang ambil ilmu ni, jadilah dia cap jari manusia. Kalau askar kena ambil 10 cap jari. Setiap cap jari itu unik, tidak sama. Setiap orang tidak sama. Dan begitulah juga mereka mengambil tu ilmu tu untuk digunakan mencari ID ataupun mencari identification manusia tersebut, kerana setiap pada insan ni berbeza. Dan itulah ID kita. Dan ID kita ni akan dibangkitkan Allah di akhirat dengan keadaan yang sama bentuknya. Ni cap misalnya sekarang ni sama dekat akhirat nanti. Nak menunjukkan bahawa tak ada yang susah bagi Allah SWT. Maka yakinlah akhirat itu, dan jadilah insan yang bertakwa di atas dunia, supaya mudah-mudahan di akhirat kita mendapat kasih dan mendapat sayang Allah SWT. Semoga kita mendapat keberkatan daripada apa yang kita bincangkan, dan semoga dapat kita sampaikan, kita amalkan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah SWT. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya bermaaf. Berilah teguran daripada saya fakir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.